Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya dalam podcast Lorong Tengah. Pada episod kali ini kita akan bercakap tentang pentingnya akal untuk berfikir. Dalam setiap aktiviti, dalam setiap tingkah laku yang kita lalui setiap hari, Allah kurniakan akal untuk berfikir. Jika emosi dan sentimen yang menguasai seseorang, maka ini bermaksud rasional ataupun otaknya kurang berfungsi. Kedua-duanya, emosi dan rasional itu perlulah bergerak seiring. Itulah tujuan objektif Lorong Tengah, untuk mengajak para pendengar sama-sama berfikir, merenung kembali ciptaan Allah, iaitu kuasa akal yang Allah jadikan kepada kita semua, yang membezakan kita daripada haiwan. Haiwan ada otak, tapi fungsinya tidak sama seperti manusia. Saya juga ingin memetik kata-kata anak lelaki bujang saya, Faris, yang menggunakan prinsip gunalah otak. Dia kata gunalah otak, iaitu berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan. Saya rasa sangat bangga. Saya tidak pernah pun mengajar beliau menggunakan prinsip itu, menjadikan prinsip gunalah otak tu sebagai prinsip hidupnya. Bagi anak bujang yang berusia 18-19 tahun, saya rasa inilah masanya untuk memikirkan kembali, merenung kembali fungsi otak kita. Kita akan bincang bagaimana orang dulu mengajar anak-anak mereka berfikir, orang sekarang juga bagaimana mereka mendidik anak-anak dan juga mendidik diri untuk sentiasa menghargai, menggunakan kurniaan Allah, iaitu otak. Di dalam ayat suci Al-Quran, seringkali Allah berfirman, la'allakum yatafakkarun. Semua tu mengajak, ayat-ayat suci yang mengajak supaya manusia sentiasa berfikir. Bersama saya di konti pada kali ini, tamu hebat dan istimewa yang saya sanjungi, iaitu Puan Mariam. Puan Mariam merupakan wanita pertama yang bekerja di dalam industri filem yang berkecimpung di dalam pekerjaan yang melibatkan suntingan. Beliau merupakan penyunting filem wanita yang pertama di Malaysia. Saya pun terkejut kerana kisah beliau belum pernah dibawa di mana-mana, tetapi saya mengambil peluang ini untuk menjemput Puan Mariam untuk sama-sama bercerita tentang pengalaman beliau di dalam industri kreatif. Puan Mariam, mungkin Puan Mariam boleh perkenalkan diri sedikit, daripada mana asal-usul Puan, lahir dalam kalangan adik-beradik berapa orang? Okey, baik. Assalamualaikum semua. Saya Mariam binti Ibrahim. Umur sekarang 64 tahun. Kalau nak diceritakan tentang pelibatan saya dalam penyuntingan ni, saya rasa macam begitu bertuah lah. Macam memanglah kita kena gunakan otak, tapi mungkin pada masa tu kita masa muda kan, kita 20 tahun gitu, kita tak dapat nak betul-betul kita menggunakan otak kita kan. Tapi sebenarnya saya memang bersyukur, alhamdulillah sangat, sebab saya di dalam kalangan keluarga yang darah seni. Daripada arwah bapa saya panggil Bak je, arwah bapa sebab dia dari Penang. Arwah Bak ni memang dulu bekerja di Singapura sebagai penolong pengarah. Jadi memang dah start gitu dah start daripada tu, orang kata darah seni tu memang mengalir lah. Jadi dia memang bekerja dengan BS Rajan kan, jadi sebagai penolong pengarah. Dan di situ bila kita dapat tahu tentang cerita-cerita dia dulu kan, daripada abang-abang, kakak-kakak kita, mengatakan bukan senang, memang susah daripada dulu. Sebab zaman dulu pengarah tu dia hanya bawa satu piece of paper yang konten cerita tu, dan dia akan inform pada penolong pengarah. Dia
the story itself tu. Jadi penulis pengarah lah yang translate. Pasal masa tu kita ada pengarah semua daripada India ramai kan. Jadi mereka tu memang tak tahu bahasa kita. Jadi diorang dalam bahasa Inggeris dia akan suruh penulis pengarah lah yang bekerja kuat sebenarnya ya. Jadi bagi apa dialog all this, jadikan satu cerita-cerita tu. Jadi dari situ kita dah nampak memang susah lah kerja tu kan, daripada a piece of paper jadikan a story itself kan, macam tu. Lepas tu dia turun kepada abang-abang saya kan. Abang-abang saya ni arwah kan, dah tak ada dah, Johari Ibrahim. Okay, dia editor. Kalau kita ada buku daripada arwah Saleh Ghani kan, tu pengarah juga kan, Saleh Ghani, ada menyatakan yang P. Ramlee salah seorang editor yang dia sayang ialah Johari Ibrahim. Dan dialah yang mengajar Johari Ibrahim. Johari Ibrahim jadi editor. Maksudnya abang Puan Mariam sendiri belajar terus daripada P. Ramlee. So itu saya kagum. Yang lain saya ada abang Johan Ibrahim is the cameraman. Kita ada 7 in the family yang terlibat dalam satu production. Macam ada electrician kan, ada crew, semua satu family. Ada, kita memang ada sampai satu tahap macam tu, memang kita kata macam kenaikan lah. Jadi macam saya bangga sangat dengan abang saya tu, Johari. So saya memang nekat sendawa hati saya nak cuba untuk jadi editor. Tapi masa tu kita tak terfikir tau, perempuan editor, lady editor ke, tak ada, kita tak terfikir tu. Kita minat dengan kerja tu, kita tak ada nak fikir kita nak jadi first kan woman editor. No, kita tak terfikir tu. Jadi macam saya tu dengan dia lah saya beritahu selepas saya sekolah tu, saya kata saya nak belajar editing. Saya tak cakap nak belajar editing, saya kata nak kerja filem tau. Jadi dia hanya bagi saya macam dia ingat mungkinlah nak kerja office kan. Dia kasih kerja macam buat surat listing tau. Itulah mula saya start terlibat dalam editing ni. Sebelum tu dia sebenarnya dia asyik keluar tau. Saya tengok dia asyik keluar daripada dia masa tu office dia di rumah dia. Saya datang rumah pagi, saya duduk situ, saya tunggu apa call ke apa semua kan. Umur Kak Yan berapa masa tu? Masa tu 20. Baru memang 20 lah. Lepas tu satu hari saya kata tak boleh ni, saya jumpa dengan yang perempuan yang rapat. Abang kita takut. Kan abang-abang kita takut. Jadi yang perempuan kakak ipar lah, Kak Kamsia kita ya. Saya cakap dengan dia, saya tak mau kerja macam ni, saya nak buat editing je, macam kerja filem tu. Macam Abang Jo. Tapi saya nampak dia keluar dia kan, tak tahu mana dia pergi. So dia kata dia dah tahu macam tu. Dia bagi saya dan bilik ni, maksudnya bilik dia tu penuh dengan all these rushes tau, filem-filem melambak satu bilik tu. Dia cakap memang ada track rack ada. Betul, dia kata ada pula joining, ada dia punya tempat join. Betul, dia kasih saya tape dengan spicer tu. Spicer tu adalah mesin untuk kita join itu tu. Jadi kata join the film. Dia cakap macam tu tau. Jadi hari-hari saya datang, saya buat berbulan jugalah. Hari saya datang, saya join tape join tau. Lepas tu kita tengok sendiri, ini terbalik ni, ini kita buat sendiri tau, kita ini. Jadi sampai satu masa tu arwah adik saya tu, adik bawah saya, dia kata buat apa kat sini kan. Dia datang rumah tu, dia kata buat apa kat sini. Saya kata buat editing lah ni kan. Saya kata buat editing ni. Saya dah kumpul-kumpulkan, saya susun semua yang rupanya itu adalah unused, yang tak NG lah, all the NGs yang tak pakai, tak filem-filem yang tak pakai. Dia minta saya, dia perasi saya praktikal untuk sambung menyambung. Itu. Jadi bila adik saya Joffrey ni, dia cakap kalau nak betul-betul editing ikut dia. Tu saya ikut lah adik saya kan. Saya ikut adik dia, dia pergi dekat satu production house ni, Perfima di Jalan Ampang dulu Perfima. Kat Perfima ni barulah saya tengok abang saya ada satu director. Abang saya duduk situ, director tu belakang dia tengok kan, dia buat gitu. Saya pun di belakang tu, saya tengok je lah, dia jauh saya tengok kan. Dia pun tengok saya, dia keling je lah. Abang saya kata dia keling je kat saya. Betul. Tengok tu sampai saya tak perasan, sampai dekat saya terasa sebelah dia. Saya tengok dah duduk sebelah dia tau. Dah berhari-hari saya datang tu macam itu. Jadi dia kata dia ni betul minat agaknya lah kan. Jadi dia kata join. Kita dah ada practical tu, saya terus buat join lah. Betul, saya tengok dia syncing suara, ada tape 17.5 tu dengan suara filem tu, dia sing, how dia sing, itulah semua saya tengok dengan observation lah. Kita perhatikan betul, kita belajar dari situ.
Kita belajar situ. Lepas tu ada sekali dia akan beritahu saya, ni. Dia kata, ni tak boleh kat sini. Gitu. Dia inform gitu. Jadi okey. Masa tu dia bekerja dengan Ahmad Mahmud kan. Pengarah tu Ahmad Mahmud buat macam Mama Oh Mama kan. Itu memang dah dia punya tu. Jadi saya assist lah. Selepasnya itu memang saya ikut je lah. Betul dia so syncing ke, masuk effect kan. Kita ada track effect kan. Ada satu track ni untuk effect untuk ini. Jadi itulah. Dari situlah sebabnya saya dah bermula untuk dah ada sound. Saya buat dengan sound. Okey. Kalau macam ada tutup kereta keluar kan, macam tu semua ada sound dia given to me by the sound man. Okay, this effect ni kita masukkan lah, kita just secara manual. Secara manual. Ini untuk para pendengar sekalian, masa zaman tu bukan ada digital lagi, bukan macam sekarang sound boleh direkod, dimasuk ingest dalam kita punya komputer. Masa tu memang Kak Yang buat sendiri menggunakan tape. Maksudnya filem-filem panjang, tapi pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk dikongsi. Ketika tu belum pernah menerima apa-apa pendidikan khusus. Macam sekarang kita ada Aswara, kita ada sekolah-sekolah seni, sekolah-sekolah teknikal, ya, College Politek Mara pun ada sekarang ni, ataupun di UiTM. Tapi masa zaman tu macam mana? Saya memang takjub lah. Tanpa ada pengalaman, cuma berbekalkan minat, Puan Mariam telah menceburi bidang ini dan menjadi seorang penyunting filem. Ya, itulah memang masa tu kita tak ada school film, memang tak ada. Kita tak ada. Jadi kebanyakan ikut kita punya kendak sendiri lah, inisiatif sendiri. Kalau kita minat kan, kita betul-betul minat kan, jadi kita kena kesungguhan tu mesti ada lah. Maknanya saya pun selalu reference pergi ke library tu untuk tengok, untuk cari buku filem. Dan buku filem pun tak ada dalam bahasa kita tu, semua dalam bahasa Inggeris. Saya memang refer pada tu. Lepas tu kebanyakan yang pelajaran yang saya terima tu pun kita ikut kepada macam cara macam mana abang saya edit tu, saya tengok. Habis dan kali kan ada masanya dia akan inform lah, dia kata ini kena next shot tu, kalau kita macam buat tembakan kan, kita once dia tembak, bila keluar tu api tu keluar, peluru tu keluar, dia kata then next one must kena orang tu kena, efek tu mesti tepat, dia kata efek tu yang kena yang betul lah patutnya. Sebab in editing sebenarnya dia ada rhythm tu. Macam kita lah, macam Haji Syari kan, pengarah tu, dia pernah beritahu saya bila saya ikut dia punya bengkel kan, dia cakap can you dance. Dia cakap dengan saya tu, saya pandang dia, apa hal ni dalam kita discuss pasal dokumentari dia nak suruh kita menari, can you dance. Tapi selepas tu kan saya fikir balik, patutnya dalam editing ni kena ada rhythm, kita kena ada muzik sendiri yang kita boleh rentak tu yang kita kena ikut beats tu. Itu sebabnya bila edit lagu seorang tu menyanyi kan, jika ada rhythm dia, kita ada cut tu ikut pada rhythm. Kalau dia tunjuk drama, kita kena sama mana dia punch tu, kat situ lah dia punya bunyi tu. Editing is very interesting lah sebenarnya. Itu sebab saya suka bila macam action film misalnya kan, action pun the same thing, the way dia flip over ke dia apa, kena ada rhythm dan kena ada cutting tu, mesti kena cantik lah. Kita bukan setakat duduk di bilik saja sebab saya memang gitu tau, sebab kita ni belakang tabir memang orang tak kenal, sebab kita suka duduk seorang-seorang buat kerja di dalam bilik kan. Tetapi yang syukurnya saya dapat keluar untuk jadi konti. Bila macam abang saya kata okey, ni konti, jadi konti terus. Dari situ kita on field baru kita dapat rasa tau. Walaupun orang nampak shoot scene tu je, satu scene tu yang kita tengah shoot tau, tapi kita dah nampak dah dia punya rhythm, macam mana kita nak edit di scene, macam kita nak itu begitu. Jadi itu tau, itu yang ada kelebihannya kalau kita start from bawah lah. Memang kita apa-apa kerja pun kita kena start daripada bawah. Kita continuity tu orang cakap macam tu. Sebenarnya kalau continuity tak betul, the whole filem pun boleh tak betul. Jadi ada masanya macam kita kena macam orang kata tegas dalam continuity. Saya pun ada satu kali tu kita shoot Anak Sulung 7 Keturunan dia memang berubah dan perlukan ramai orang kata extra kan, jadi pahlawan Panglima ni kan. Jadi ada satu masa tu dia dah kira macam last scene dan last part of the ni memang semua dia ramai tau, lebih 100 lah orang dia panggil askar untuk jadi ni. Kalau sekarang ni pakai CGI je.
Jadi bila gitu kan, ada satu kali tu kita break, lepas tu kita makan, lepas tu kita ni balik, continue balik. Dia punya pelakon Malik Selamat, dia terlupa kalung dia tau. Saya memanglah mula-mula saya tak perasan, bila saya tengok balik, alamak, nak cakap tidak. Kita rasa macam tu tau. Kita khawatir sebab, tapi saya fikir okey, pasal kalau saya bersuara, bila saya bersuara, kita akan macam kata kita dapat menyelamatkan the whole scene tau. Okey, daripada kita shoot dua daripada kita dah habis tu, kita edit, nak kena datang balik tempat tu, kena cari lagi orang kan. Jadi banyak perkara. Jadi pengarah dia Haji Jaafar, dia terkejut lah bila saya kata sorry cut, saya kata. Tiba-tiba saya kata sorry cut. Abang-abang saya mau perhatikan saya. Abang saya cameraman Johan tu, dia kata, apa hal kau ni? Suka hati kau nak cut. Siapa yang pengarah ni? Jadi saya kata, ni Abang Malik belum tak ada pakai. Ya Allah, sorry. Dia kata maaf, dia pakai. Lepas tu dia orang cakap, okey, baiklah. Dia kata, kalau tidak kita nak datang balik kat sini. Cerita Anak Sulung 7 Keturunan. Itu arahan Aziz Jaafar. Saya ingat cerita tu masa saya kecil lagi. Tapi betapa sukarnya pembikinan filem pada ketika tu tanpa bantuan teknologi. Ada tak Kak Yam kena edit macam adegan-adegan yang panas? Sebab itu kerja saya dulu, kena edit dan adegan-adegan panas ni. Dia maklum sajalah filem-filem Hollywood kan. Itu dah tahun 2000 ke atas. Ini Kak Yam bekerja masa tahun 80-an ketika tu. Salah satu ni macam ni kan, macam cerita Amuk itself kan. Pelakon Nasir Bilal pun sendiri cakap dengan saya. Dia kata, "Dik, ni yang ini kena potong kat Dik." Dia kata sebab ada tunjuk belakang dia naked lah kan. Belakang dia baring tu, tertidur, dia naked tengok tu. Jadi saya cakap, abang don't worry lah, mesti dia potong. Saya kata, saya dapat rasakan it's not, ini tak boleh. Memang dia memang penapis suruh potong. Jadi memanglah yang awal-awal lagi lah potong. Tak ada. Saya sebenarnya ikut pada pengarah, kita kena buat kan. Kita kena ni. Okey, kadang-kadang benda-benda gitu mungkin zaman tu orang tak boleh terima, sebab zaman tu dengan kita punya juri kan, panel-panel juri yang penapis filem tu, macam mungkin sekarang kalau ditayangkan, saya rasa orang tak kisah pun. Tapi teruk juga. Sekarang ni nanti kerajaan yang kena kan. Nanti inikah kerajaan Madani? Masalahnya macam-macam lah. Asyik menyalahkan orang lain lah. Itu je. Maksud saya macam tu lah. Macam ada certain thing. Macam okey, lagi satu, macam once a criminal, kita walau dia pergi mana pun, lubang mana pun, kita kena ni kejar kan gitu. Dan then ada macam dekat kubur kan. Ada macam orang cakap adegan anjing tu mengejar kriminal kan, yang tu kan. Jadi memanglah saya pun ada pernah bercakap, tanya dengan assistant kan. Saya kata, assistant director, saya kata, this one you dah ini ke, dah inform dengan penapis Jabatan Agama ke? Dia kata okey. Dia kata tak apa. Dia tak kata okey, cuma dia kata tak apalah ni gitu. Jadi memang kena potong. And that part memang kena potong. Dia tak boleh ni. Dia dah cut banyak. Sebab semua tu kita potong pun sebab kita tak naklah tunjuk terlalu liberal. Sekiranya kita boleh tolerate perkara-perkara yang bercanggah tu. Saya mungkin masa zaman tu 80-an banyak je kan adegan berkasih sayang semua. Kalau tengok suara kekasih ke, cerita-cerita bercinta-cinta, Ali Setan, memang boleh peluk, boleh apa kan masa tu kan. Tapi tak adalah terlampau ini sangat kan. Tapi pada daring tu tak adalah, tapi berpeluk lah. Memang peluk lah, pegang. Lelaki perempuan pegang, letak tangan di bahu, merangkul pinggang, semua. Rasa masa tu adakah mungkin sebab kita kurang kesedaran Islam tu? Saya rasa lah ketika tu tengah kebangkitan lah. Memang kebangkit. Abim baru je naik kan. Nak ikutkan memanglah tudung orang tak pakai lagi. Kadang-kadang tak tahulah, ada masanya dibenarkan, ada masa tak dibenarkan je tu kan. Ada macam penjanggahan kat situ lah. Ada masa okey, dia kata okey, tak apa, boleh. Ada masa dia kata tak boleh ni tu. Jadi kita pun nak ikutkan, kita inform lah juga kan, pihak-pihak tertentu di suan ni kan, kayak gitu je lah kan. Okey, gitulah. Tapi saya ingat yang lain, saya kata tak berapa sangat lah yang nak ikutkan. Lain tu dah jadi macam tak berapa
tak ada terdiri sangat ke apa, tak ada lah. Saya rasa mungkin dah slowly, tapi ketika tu banyak filem-filem berunsur patriotik. Seingat saya lah, selepas Bukit Kepong tu banyak lagi filem-filem lain yang banyak yang mengajak penonton untuk mengingati perjuangan kita orang terdahulu, ya, berperang dan sebagainya, menentang komunis. So saya rasa di situ banyak jugalah benda yang kita nak fikir ni sebenarnya. Kalau difikirkan, kerja tugas sebagai seorang penyunting kandungan ni memang bukanlah senang. Terutama sebelum tahun 2000, kita belum lagi menjejak era digital. Banyaklah kekangan, banyak yang guna secara manual, ya, terutama di hujung dan awal tahun 80-an tu, di mana Puan Mariam menceritakan pengalaman beliau. Memang saya tidak dapat menggambarkan saya berada di situ ketika tu, memusing-musing, memutar-mutar stand back, memutar-mutar filem, ya, dan memang saya kagum dengan segala kekurangan, tetapi industri filem kita masih terus berkembang, ya. Banyak filem-filem yang mengajak masyarakat berfikir, mengajak masyarakat bertindak, sayangkan bangsa, sayang negara. Itu pada ketika itu, dan ketika ini juga saya yakin lebih ramai, semakin ramai lagi warga pengkarya, penerbit, pengarah filem yang berkaliber, yang telah melahirkan karya-karya agung di negara kita. Ada satu lagi mungkin kita boleh tanya lagi Puan Mariam berkenaan dengan bagaimana Puan Mariam ketika tu sudah berkahwin, sudah berumah tangga, bagaimana Puan mengimbangi antara kehidupan bekerja dan juga kehidupan berkeluarga. Okey. Ketika itu memanglah nak ikutkan ada masanya bila pasal saya buat freelance kan. Freelance tu kita tak menentu macam ini, kalau ada kerja adalah kita terpaksa keluar kan dengan itu. Dan ada masanya saya terpaksa bawa anak masa tu kecil kan anak saya 3 tahun dengan ini, saya terpaksa bawa ke, macam saya tinggal di masa tu di Sentul, flat Sentul, jadi saya terpaksa jalan ikut bawah tanah ke dalam keliling tu untuk pergi ke flat keliling untuk hantar kat rumah kakak ipar kat situ minta dia tolongan. Inilah saya hantar anak kat situ jaga. Ada masanya dulu nenek dia menjaga kan, dan juga ada juga masa ni kakak saya lah sendiri kat flat tu. Itulah saya memang pasal kita bukannya keluar hari-hari kan, jadi ada masa kalau ada job tu aja barulah kita fikirkan okey mana nak macam tu kan gitu. Dan apalah kadang-kadang itu suami, kalau tak suami saya hantarlah macam tu lah. Itu memanglah nak ikutkan kalau kita fikirkan dugaan tu memanglah ada kan, memang cabaran tu memang susah kan, susah payah kita kat situ kan, tapi mungkin pasal masing-masing ada macam kata rasa inilah tanggungjawab, ada rasa saya rasa macam okey, kita boleh berkorban dah dekat mana kan. Kalau perlu saya saya, kalau tidak suami saya macam tu. Jadi gitulah, memang nak ikutkan. Banyak juga ketika saya terpaksa lah berjalan entah ke rumah ni kakak atau kakak ipar macam tu lah. Tapi selain daripada tu I think okey, tak ada masalah. Sebab selepas tu saya kena naik bas pula pergi ke Ulu Kelab. Saya selalunya dapat dihantar oleh producer ataupun director kalau kita, pasal kita freelance kan, mungkin selalu banyak tempat yang dia pergi macam filem negara kan, ataupun Finas kan. Masa dulu tu, sebelum tu Merdeka Studio kita panggil kan, Merdeka Studio kan, Finas itu. Kemudian tu Finas. Okey. Lepas tu
dan banyak tempat-tempat lagi macam kalau ada production kecil tu dekat Gombak ke apa, dia ada mesin ada apa, situlah saya kena hantar. Situlah siang dan malam saya kat situ, dan ada masanya kalau lewat kadang-kadang suami datang dengan anak-anak tengok saya buat kerja macam tu. Gitulah memang gitulah rutin saya tu. Tapi itulah nak ikutkan tempat yang saya biasa macam tu lah. Yang saya suka memang saya suka dengan Finas, dengan dengan filem negara. Sebab dia orang tu sekarang Finas, kita panggil Finas Hulu Kelang dengan Finas Petaling Jaya kan gitu. Jadi filem negara tu memang gitulah. Dia orang memang nak ikutkan kenal lah saya daripada tu, dia tahu. In fact dia punya Encik Rupi di filem negara tu memang kenal saya sangat. Pasal dia kata jadi ni memang buat kerja siang dan malam. Siang dan malam memang ada kan. Lepas tu macam dekat Finas itself tu memang saya dengan kaki tangan yang lama lah Sekarang saya nampak banyak baru-baru kan. Jadi yang lama tu memang kenal dengan saya lah. In fact okey, kat Finas tu, Finas Hulu Kelang ni sekarang kan, dulu arwah Datuk Syarif Ahmad dia ketua pengarah. In fact dia kenal saya. Dia kata you are welcome to dia suruh, dia kata nak masuk belajar ke, dia kata masa tu dah masuk digital tau, nak masuk dengan Avid dia, dengan Premiere dah keluar kan. Jadi dia kata you are welcome, masuk aja. Dia kata dia beritahu dengan, in fact dia beritahu dengan editor tu, ajarlah. Masa dia kata you kena belajar ni, dia kata masa you dah ini tak boleh, dia kata dia gitu tau. Itu dia beritahu saya gitu. Tapi saya gitulah, saya sebenarnya saya suka, memanglah saya ikutlah apa yang dia cakap tu. Saya pergi, saya tengok dia. Tapi saya tengok, alamak, saya tak boleh lah. Saya tengok umur saya dah meningkat ni, saya kata nak banyak perkara saya nak kena tengok button-button dia. Saya kata memang saya macam tak boleh. Ni memang dia orang ajar. Dia orang ajar saya. So tengok, okeylah, saya tengok dia orang buat kerja semua tu. Saya senang. Saya kata memang senang, tapi nak buat tu saya kata saya sebab tak dapat nak. Biasa berpuluh tahun Kak yang memang dah berkecimpung di dalam teknologi analog ni kan. Manual segalanya dibuat dengan tangan dan bukan dengan menggunakan perisian komputer. So memang itu cabaran juga bagi kita semua terutama yang 50-an ni, 50 ke atas. Bila tiba 2004 tu total digital, kita pun mengalami satu culture shock jugalah di dalam industri. Dan saya dapat gambarkan lah, sebab Kak Yang memang dah bekerja menghasilkan banyak filem. Boleh bagi tahu saya filem yang Kak Yang betul-betul edit memang berapa banyak filem tu? Okey, yang saya edit itulah ada dalam yang betul-betul saya edit sendiri ada 34 kurang. Okey, pengarah-pengarah dia macam Encik Jaafar Rosnani kan, Mak Nani, Julie Dahlan, Tommy Chong, Raja Ismail, Osman Afsham, Datuk Haji Sasuddin, Haji Mahdi Haji Mahdi pun saya buat dengan dia penghujung malam. Zulkifli M. Osman, Zack Lokman, Rashid Sibe, Ajis M. Osman, semua saya memang ni Badar kan, Badar Rusin, Kamal Ishak kan. Jadi Nagaras getaran, saya buat getaran. Lepas tu banyak dengan Profesor Razak. Profesor Razak ni anak Mami Mr. Cinderella, Mami Jarum Junior, Mystic. Lepas tu dengan Amri Kalani saya buat Black Maria. Juta Fakir dengan tu lah. Juta Fakir saya buat tu. Juta Fakir, Cinta Kolesterol kan. Kuliah cinta luar biasa, itu semua insyaAllah saya. Dan yang paling last Salah Bapat dengan Badul, SH3 the movie is Zack Zukri dia ini. Itu dulu. Memang Puan Mariam bawa satu senarai ni. Sebab kita nak bagi kredit balik kepada orang-orang, pada para pengarah hebat di Malaysia yang di mana Puan Mariam telah berganding bahu menghasilkan
karya tersebut. Ya, seorang penyunting wanita yang pertama di Malaysia yang saya akui, yang perlu kita semua akui bahawa wanita itu hebat. Memang Puan Mariam, tahniah saya ucapkan, dan saya memang sangat-sangat berbangga, menjadi satu inspirasi bagi saya, sebab saya fikir kerja tugas saya dahulu sebagai editor selama 8 tahun di bahagian censorship, memang kami rasa sukarnya, tapi bila mengenangkan kembali apa yang Puan Mariam ceritakan, pengalaman membuat penyuntingan tu secara manual, membuatkan saya terkeduh, sedar kembali bahawa orang dulu, pengarah zaman dahulu, penerbit kandungan pada zaman dahulu memang bersusah payah untuk menghasilkan kandungan karya agung yang hebat untuk tontonan di pawagam, secara filem yang sangat bernilai, jalan cerita yang unik, kisah-kisah masyarakat, yang mana bila saya cuba meletakkan diri saya daripada kedudukan Puan Mariam, saya rasa saya tak sanggup menghasilkan 34, terlibat dalam pembikinan suntingan 34 buah filem. Memang satu yang perlu diberi penghormatan, satu penghormatan kepada Puan Mariam. Terima kasih. Dan saya bersyukur dapat berkenalan dengan Puan Mariam ni, sebab Puan Mariam ni sebenarnya merupakan salah seorang daripada informan penyelidikan saya bersama dengan wanita di sebalik tabir pembikinan filem dan televisyen. Dan juga saya terbitkan di dalam buku dalam bahasa Inggeris juga, sebuah chapter berkaitan women behind the scene of film and television in Malaysia, film industry. Dan saya rasa saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Puan Mariam. Kita berbicara lagi sebentar lagi untuk episod yang seterusnya. Kita akan bercakap tentang istiqamah. Mungkin Puan Mariam boleh memberi sedikit tips, sedikit pengalaman, secebis pengalaman kepada kami dan pendengar di luar sana, bagaimana untuk kekal beristiqamah dengan menjaga anak selama 5 orang dalam masa yang sama, bekerja dalam masa yang sama, terpaksa menghadapi pelbagai cabaran mungkin, dan masih juga kekal di dalam industri kandungan ini, walau pelbagai ribut taufan yang melanda.